sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa ashabihi wa ila Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila Syekh Junaid Al-Baghdadi wa ila Syekhul Hadith Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi wa ila ummihi wa abihi wa ila Syekh Ibrahim Miyah wa ila ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila Syekh Zubair Ahmad wa ila Syekh Ahmad Nakhoda wa ila Syekh Zakwan Faiz wa khususan ila ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wad du'a ila al huda wad da'wa 'ala al khair wal hathu 'ala at tamassuk بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين اللهم آمين. أيها الولد ينبغي لك أن يكون قولك وفعلك موافقا للشرع إذ العلم والعمل بالاقتداء الشرعي ضلالة وينبغي لك أن لا تغتر بالشطح وطامات الصوفية لأن سلوك هذا الطريق يكون بالمجاهدة وقطع شهوات النفس وقتل هواها بسيف الرياضة لا بالطامات والترهات. أيوة. Wahai anakku yang tercinta, sayugianya perkataanmu dan perbuatanmu itu sesuai dengan peraturan syarak. Sayugia itu apa? Seharusnya atau sepatutnya. Itu bahasa Jawi lama. Fayambaghi ayyuhal waladu, wahai anakku, fayambaghi laka ayyakuna qawluka, maka sepatutnya bagi kamu itu, ataupun hendaklah kamu itu, ataupun lazimkanlah diri kamu itu, ataupun sepatutnya bagi kamu itu, ayyakuna qawluka wa fi'luka muwafiqan lisyar'i, hendaklah setiap perkataan-perkataan yang kamu ungkapkan dan setiap perbuatan-perbuatan yang kamu lakukan muwafiqan, mestilah sama li syar'i, dengan petunjuk yang Allah telah turunkan melalui syarak ataupun syariat. Mesti sama. Perkataanmu kena ikut syarak, perbuatanmu kena ikut syarak. Apa yang kau mau cakap kena ikut 100% Al-Quran dan juga hadis. Apa perbuatan yang kau mau buat kena ikut 100% Quran dan juga hadis. Bukan hadis yang kena ikut kefahamanmu, tapi kefahamanmu lah yang kena ikut kefahaman Quran dan hadis. Ramai hari ini orang apa? Dia buat sesuatu, dia cakap sesuatu, kemudian dia cari hadis untuk benarkan apa yang dia cakap. Faham? Dia faham hadis ikut cara kefahaman dia. Faham tak ni? Dia cakap, lepas tu dia bagi hadis. Dia bagi hadis tu untuk apa? Untuk benarkan kefahaman yang dia cakap. Sebenarnya salah.
sepatutnya percakapannya kena ikut hadis ataupun ayat Quran. Bukan ayat Quran lah yang kena ikut dia punya percakapan. Faham ni? Jadi kefahaman tu penting. Macam dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmizi meriwayatkan hadis bahawa Nabi SAW sebelum Nabi makan dan juga sebelum dan selepas Nabi makan, Nabi SAW akan berwudu. Nampak? Okey? Nabi SAW sebelum makan dan juga selepas makan. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, sesungguhnya keberkatan makanan itu, kata Nabi, ialah pada wudu sebelum dan selepas makan. Jadi apa yang kau faham tentang wudu, Kaisal? Apa tu wudu? Apa tu wudu? Kau nak tahu wudu? Kefahaman kita bila sebut keberkatan makanan terletak pada wudu sebelum dan selepas makan, kefahaman kita wudu. Wudu macam biasa. Jadi adalah kita ni pun, kita baca-baca hadis tak berguru, kita pergi wudu sebelum makan, sampai tempat makan subsai sudah, lagi-lagi si Imran yang makan. Dah sampai 2 saat hilang subsai sudah semua. Orang tabligh ni banyak pun subsai, sikit pun subsai, ya kan? Sikit syukur, banyak tak cukup. Mana? Sikitnya syukur, tapi banyaknya tak cukup. Okay? Jadi dia faham hadis tu wudu tu dengan makna berwudu. Padahal wudu di dalam ayat tu ialah wudu dari segi bahasa, bukan dari segi istilah. Dari segi bahasa, apa dia? Ghaslul yad, iaitu membasuh tangan. Faham tidak? Walaupun perkataannya guna perkataan wudu, tapi maknanya dari segi bahasa, iaitu membasuh tangan. Jadi Nabi SAW sebelum makan dan sebelum makan dan selepas makan akan membasuh tangan. Faham tidak? Jadi dia faham lain. Sebab apa? Sebab dia ikut dia punya kepala otak untuk faham ayat tu. Faham ni? Jadi Al-Quran dan hadis lah yang kena membetulkan kefahaman kita. Faham? Bukan kefahaman kita yang membetulkan Quran dan hadis. Banyak hari ni orang cakap bagi Quran, bagi hadis untuk benarkan apa yang dia cakap. Itu salah. Faham? Itu salah. Qauluka wa fi'luka muwafiqan li syar'i, mestilah bertepatan dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mestilah sama dengan apa yang Allah perintahkan dan Nabi perintahkan, walaupun perkara itu bertentangan dengan akal. Faham? Nabi Musa buang tongkat bertukar jadi apa? Ular. Kan? Fa'alqiha ya Musa. Buang tongkatmu Musa. Fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Bertukar jadi ular yang sangat besar yang laju bergerak. Khudha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula. Pegang ular tu, kami akan kembalikan seperti mana biasa. Jadi pegang ular tu jadi macam tongkat balik. Bukan jadi macam tongkat, jadi tongkat balik. Faham ni? Lepas tu jumpa dengan Firaun, dia buang dia punya tongkat, bertukar jadi ular yang sangat besar. Besarnya mulut ular tu boleh masuk seluruh tentera Firaun dengan istana-istana Firaun. Besarnya ular, dia punya mulut ular tu boleh masuk seluruh istana Firaun. Tapi akhirnya Nabi Musa kena kejar kan oleh Firaun dan tenteranya kan. Tenteranya kejar Nabi Musa. Allah kata apa? Idrib bi asakal bahar. Wahai Musa, ketuk laut ni dengan tongkatmu. Kalau kita ikut logik akal kita, kenapa laut ni yang kena ketuk? Laut ni memang ada salah. Betul tak? Nabi Musa buang tongkat kan bertukar jadi ular. Kenapa tak baling je pergi Firaun? Betul tak? Jadi ular tu akan makan Firaun. Tapi agama bukan ikut logik akal. Bahkan walaupun nampak macam bertentangan dari segi akal, kena ikut juga agama. Faham? Jadi Allah kata ketuk laut ni. Jadi Nabi Musa pun ketuk dengan tongkatnya, laut tu bertukar menjadi apa? Bukan bertukar, berubah menjadi 12 lorong. Sebab waktu tu ada 12 kaum kan? Ada 12 kaum ke 12 apakah? Jadi ada 12. Jadi maka mereka masuk ke dalam lorong-lorong tu. Bila sudah selamat sampai di ujung sana, Firaun dan juga tenteranya dimusnahkan oleh Allah. Nampak macam kenapa kena ketuk laut? Bukan kena lempar je Firaun ataupun ketuk je kepala Firaun selesai. Agama bukan ikut fikir kita. Faham ni? Tapi agama ikut syarak. Jadi perkataan kita, perbuatan kita kena ikut apa yang syarak sebutkan. Bila iqtida'i syar'i. Okey? Mana ni? Idzal ilmu wal amalu
Kalaulah ilmu dan juga amal kamu itu, ilmu ni merujuk kepada qaul lah, amal ni merujuk kepada perbuatan lah. Okey? Sebab kebiasaannya ilmu ni akan terzahir melalui percakapan. Ilmu ni biasanya terzahir dengan percakapan. Idil ilmu wal amalu, dan kalaulah ilmu dan amal kamu tu bila iqtida'i syar'i, tidak ikut syarak, tidak ikut apa yang Allah mahukan, tidak ikut apa yang Nabi sabdakan, dhalalatun, maka ia akan menjadi sesat. Maknanya bercakap tanpa ilmu sesat, buat tanpa ilmu pun sesat. Faham? Lagi-lagi orang yang ada ilmu dan tidak beramal dengan ilmunya. Syekh Ibn Ruslan dalam kitabnya Sofwatul Zubat bagi tahu apa? Orang yang ada ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya, orang ini paling pertama diseksa oleh Allah di dalam api neraka nanti sebelum diseksanya penyembah berhala. Penyembah berhala tu nanti dulu seksaannya. Yang paling pertama orang alim dulu. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Itu lebih dahulu diazab kemudian daripada penyembah berhala. Faham ni? Jadi kalau tidak mengikuti syariat, maka dia akan menjadi orang yang sesat dan juga menyesatkan. Nah, Rafi. Dan sayugia bagimu bahawa engkau tidak tertipu dengan telatah dan keterlanjuran perkataan ahli tasawuf, kerana jalan akhirat itu hanya dijalani dengan mujahadah, yakni bersungguh-sungguh dan melawan hawa nafsu, dan memotongnya dengan pedang riyadhah, yakni latihan, bukan dengan telatah dan ucapan-ucapan yang direka-rekakan sahaja. Baik. Wa yambagi laka alla taghtarra, maka sepatutnya kamu ni jangan tertipu. Mau ikut jalan sufi, mau ikut jalan tasawuf, tapi banyak yang sesat di pertengahan jalan. Sebab apa? Sebab mereka hanya asyik dengan apa? Bisyathi wa tammati, hanya asyik dengan gelagat, hanya asyik dengan fi'il perangai, hanya asyik dengan kata-kata orang sufi. Itu yang dia suka. Dia suka dengar Allah. Sufi cakap Allah. Nampak? Dia apa namanya? Dia respon perkataan. Dia suka dengar perkataan-perkataan begitu tu. Faham ni? Padahal kesufian bukan dengan perkataan. Kesufian dengan riyadhah, latihan. Sebab tu kata ulama apa? Kalam-kalam yang indah ni sihir. Kalam yang indah ni sihir. Berapa ramai yang terpukau dengan percakapan? Betul tidak? Berapa ramai orang yang terpukau dengan percakapan? Wow, dia ni ceramah hebat tu, dengar, terpukau kita dengan dia punya tazkirah, terpukau kita dengan dia punya ceramah. Sihir, kalam indah itu sihir. Faham? Faham tak ni? Jadi aulia dia tidak nampak pada percakapan, wali tidak nampak pada percakapan. Mengenal wali bukan pada percakapan, tapi mengenal wali pada wali ni dia bukan terkenal pada percakapan, dia terkenal pada pandangan mata. Nampak matamu zuk, meresap ke dalam hati. Nampak. Kalau orang biasa, orang awam dia terpesona dengan kalam, tapi para wali terpesona dengan pandangan. Faham ni? Syekh Abdul Qadir Jailani dia punya ceramah mana ada hebat-hebat. Faham? Syekh Abdul Qadir Jailani dia dijemput ceramah. Sebelum dia dijemput ceramah, ada satu orang syekh ceramah. Syekh ni pun ceramah Quran, hadis, syair, ibarat. Quran, hadis, syair, ibarat. Quran, hadis, syair, ibarat. Macam-macam dia bagi. Orang dengar. Terpukau pun dengar salah begitu. Lepas dia ceramah, Syekh Abdul Qadir naik. Syekh Abdul Qadir kata bismillahirrahmanirrahim. Dia kata apa? Tuan-tuan, semalam saya mimpi ada kucing curi ikan. Dia sebut cakap begitu, menangis semua orang yang dengar. Padahal sebelum dia tu Quran, hadis, apa isyarat, syair, diwan semua tu tak terkesan pun orang yang mendengar. Orang dengar begini saja. Belum habis. Tak ada apa? Tak ada zuk. Tak ada zuk. Sebab apa? Sebab percakapannya tu daripada apa? Daripada kalam semata-mata. Percakapannya daripada kalam semata-mata. Sebab tu kata ulama, ma kharaja minal fammi wasala ilal udhuni. Apa-apa yang keluar daripada mulut
akan sampai pada telinga. InsyaAllah dia jadi halwa telinga. Dengar, selesai. Mahu Rasul, hebat. Oh, hebatnya kekasihku, hebatnya nabiku. Balik, selesai. Sambung lagi main Squid Game. Kan? Nanti tengok lagi Netflix. Selesai kan gitu. Hanya dengar semata-mata. Tapi kata ulama, ma kharaja minal qalbi wasala ilal qalbi. Tapi kalau perkataan kamu tu keluar daripada hati dengan penuh fikir risau, dengan penuh sayangkan umat, daripada hati keluar ni, dia akan sampai ke dalam, dia nak sampai telinganya, dia akan sampai ke dalam hati dia. Itu beza ulia. Faham ni? Yang tadi tu Quran hadis orang dengar pun tak terkesan, biasa aja. Padahal Quran hadis tu, Syekh Abdul Qadir naik semalam, saya mimpi kucing curi ikan, menangis semua yang hadirin tu, yang dengar tu, ratusan ribuan orang menangis. Padahal dia bagi tu apa? Kucing curi ikan. Yang tadi tu Quran dan hadis, ini kucing dan ikan. Nampak? Sebab apa? Sebab dia cakap daripada Allah berikan kefahaman kepada orang yang mendengar tu, masing-masing lah punya kefahaman. Kefahaman ni benda yang orang tak boleh halang kalau Allah mau bagi kefahaman. Mana ada 1 juta tangan pun halang kefahaman tu, memang tak akan dapat dihalang sebab Allah yang bagi. Jadi macam-macam lah yang ini fikir kucing curi ikan ni, maksudnya dia beramal tapi syaitan curi amalnya sebab tidak ikhlas. Macam-macam lah punya kefahaman. Itu saja. Syekh Abdul Qadir, mana ada dia punya kalam-kalam yang indah, yang kalam-kalam yang hebat-hebat. Sebab apa? Sebab kalam yang indah ni sihir. Tapi terpukau orang dengar, terpesona orang dengar sampai Allah. Nampak? Siap 4 bulan balik ni ambil beg. Nampak? Kali ambil beg letak tidur. Nampak tak? Terpesona waktu tu, insya-Allah terpukau waktu tu sahaja. Faham ni? Okay, jadi aulia ni dikenal bukan pada percakapan, tapi dikenal pada pandangan mereka. Sebab tu Nabi SAW bila mana ada sahabat bising, kan Ustaz beritahu kan, sahabat bising di masjid di belakang, Nabi pusing siap. Sahabat tu macam freeze sudah, macam beku sudah dia. Nampak wajahnya Nabi. Itu dah dipanggil pandangan. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. So mereka ni melihat dengan cahaya Allah, bukan melihat dengan mata macam kita ni. Faham? Jadi wayam bagilah ka an la taghtarra bi syadhi wa tamati sufiyah. Janganlah kamu ni orang-orang yang cuma terpesona ataupun tak ikut-ikut dengan gelagat orang-orang sufi. Macam juga siapa ni? Imam Ali Zainul Abidin. Imam Ali Zainul Abidin cucu kepada Sayyidina Hasan. Cucu kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum. Sayyidina Ali Zainul Abidin. Waktu dia hidup tu ramai sufi yang pakaiannya pun tunggang langgang, tak bergosok, koyak-koyak. Kononnya mau ikut sahabat kan pakaian koyak-koyak, macam Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar kan koyak-koyak dia punya baju. Ramailah kononnya sufi-sufi tu pakai baju begitu. Imam Ali Zainal Abidin dia pakai 2 lapis baju. Yang cantik pula tu, yang indah pula, yang bergosok, yang mahal pula tu, pakai 2 lapis. Satu di dalam, di ithar, dan juga ithar. Satu di dalam, satu di luar. Jadi sufi-sufi waktu tu kecam lah dia. Kau mengaku cucu Nabi tapi tidak zuhud pun macam atukmu. Kau mengaku keturunan Nabi, zuriat Nabi, tapi tidak sama pun kau punya zuhud. Kau punya kefakiran seperti mana kekasihmu, seperti mana datukmu Nabi. Apa dia kata? Dia kata apa? Dia kata pakaian yang aku pakai ini untuk bagi tahu kepada orang supaya aku tidak berhajat kepada orang. Tapi kamu pakai pakaian yang begitu dengan niat supaya kamu berhajat kepada orang. Supaya kamu kata, tidak apalah, ambillah ni. Kan miskin, sufi, tak ada pakaian apa-apa. Jadi kamu pakai begitu tu dengan hajat supaya orang beri kepada kamu. Mana? Supaya orang beri kepada kamu, itu hajat kamu. Tapi saya pakai ini dengan hajat apa? Supaya orang tak beri kepada saya. Supaya saya mau ajarkan kepada orang, saya tidak berhajat kepada kamu. Sesuatu saya pakai yang indah-indah. Kamu pakai yang buruk-buruk supaya kamu membagi tahu kepada orang kamu berhajat kepada pemberian orang. Apa makna sufi kamu? Nampak tidak? Jadi sufi ini dia bukan mainan luaran. Dia mainan dalaman, dalam hati itu dipanggil sufi, bukan yang berlakon semata-mata. Nampak ni? Dengan percakapannya, dengan itunya, dengan gelagatnya, itu sufi palsu dipanggil. Itu bukan sufi, itu sapi.
Ya, bukan sufi. Fadhal. Okey? Terus. Dan ketahuilah bahwasanya lidah yang tidak dikawal itu lianna suluka hadhihi at-tariqi, semuanya jalan ini lianna suluka hadhihi at-tariqi yakunu bil mujahadati wa qat'i syahwati nafsi. Kerana jalan akhirat itu hanya dijalani dengan mujahadah. Taib, lianna suluka hadhihi at-tariqi, sebab jalan sufi ni bukan dengan perkataan, bukan dengan penipuan, pakai itu pakai ini sudah akulah sufi, tidak. Tapi orang yang melalui jalan sufi ni apa? Yakunu bil mujahadati, mesti dengan jalan mujahadah. Susah payah. Faham ni? Sebab tu orang sufi ni, syarat yang pertama sekali orang sufi ni hatinya pecah oleh manusia. Tu ya. Hatinya pecah oleh manusia. Ustaz bagi contoh satu. Contohlah dia ada aib. Okey, dia ada aib. Aibnya tersebar. Tersebar. Dia ni orang kenal sebagai orang yang hebat, orang yang alim, semua. Tiba-tiba aibnya tersebar. Tersebarnya aib menyebabkan orang kutuk dia, kecam dia. Akhirnya apa? Akhirnya sampai dia tidak ada pengharapan sudah kepada manusia. Kawan-kawannya semua lari, anak murid dia semua lari, keluarganya semua lari. Tinggal dia sendiri. Akhirnya pengharapannya kepada siapa? Kepada Allah. Selama ini pengharapannya kepada manusia. Dia ada ramai pengikut, ramai orang dengar cakap dia. Tersebar dia punya aib, akhirnya hatinya tu dipecahkan oleh orang terdekat dia sendiri. Ini syarat pertama menjadi wali. Sebab tu wali ni kau kecam lah macam mana pun. Dorang akan kata apa? Kau kecam aku macam mana pun, kau kutuk aku macam mana pun, kau fitnah, kau umpat, kau hina aku macam mana pun, kau burukkan aku macam mana pun, tapi jangan harap keburukan itu aku akan balas. Jangan harap fitnah, umpat, keji itu aku akan balas. Sebab apa? Sebab dalam hati ini penuh sudah dengan mahabbatullah wa mahabbatur rasul. Penuh sudah dengan cinta Allah, penuh sudah dengan cinta Rasul, sampai tidak ada ruang sudah mau mengumpat orang, tidak ada ruang sudah mau keji orang, tidak ada ruang sudah mau membalas balik orang punya kritikan. Itu sufi. Ini baru sufi. Orang cerita buruk, buruk yang kau cerita tu, itu baru sikit tu. Mau aku bagi tahu lagi banyak mau. Itu yang kau bagi tu apa namanya? Bucket A. Ini aku bagi yang bucket C punya, original spicy. Nampak bagi dia. Sebab apa? Dia punya dalil apa? Menggembirakan hati orang itu walaupun orang tu cerita pasal keburukan dia. Itu yang ini sufi. Tak boleh jadi sufi Azmi kalau orang ni sikit marah sudah. Ini bukan sufi. Sufi ni dia tenang, relax. Faham ni? Orang kutuk Syah, Allah balas. Daripada kau pilihlah aku yang balas ke Allah. Nampak? Kalau aku yang balas mungkin tak teruk kau, tapi kalau Allah yang sudah balas, tak juga teruklah, neraka saja. Nampak? Itu sufi. Relax ya teman. Satu kita kena belajar begitu. Belajar orang kutuk kau, orang maki kau, orang hina kau, orang sindir kau, bila minta maaf. Kutukanmu, fitnahmu, umpatanmu, saya tak akan balas. Kalau kau berharap untuk dibalas, kau tak akan dapat balasan. Sebab hati saya ni tak ada ruang sudah untuk balas benda-benda yang begitu. Hati saya ni hanya penuh dengan cinta Allah dan cinta. Ini baru sufi. Tapi kalau cakap belum sufi lagi. Kalau cakap semata-mata belum sufi lagi. Dia kena lalui proses kena orang hina dululah. Kena orang maki dululah. Kena orang fakir dululah. Fakir pula apa? Umpat dululah. Macam ustaz kami lah. Maulana Isa, ustaz kami. Ustaz mengajar di depan tu bab sabar, tasawuf. Ini kalau ada orang kutuk kita sabar, orang ini sabar, orang buat kita sabar. Ustaz kami ni masa dia masih belajar lah, biasalah kita ni masa muda-muda ni banyak juga skepnya walaupun budak madrasah. Ya kan? Kadang-kadang apa namanya? Ni cerita aib sendiri ni. Ada faedah tu. Apa tu? Ustaz kami ni biasalah orang muda kan? Orang muda macam kamu juga kan? Kita semua pernah melalui proses muda. Okey, masa budak-budak remaja. Jadi perasaan darah muda tu, jiwa muda tu ada. Kan? Perasaan jiwa muda, darah muda tu ada. Jadi ustaz kami ni masa dia masih belajar, dia dengarlah ustaz tu ceramah. Kuliah maghrib dengan ceramah tasawuf, sabar. Ustaz kami ni suka jenis menguji orang. Dia pergi luar, dia kasih pancit tayar kereta ustaz yang cakap tu. Dia pancitkan tayar ustaz yang ceramah tu. Ustaz tu keluar memaki. Siapa yang begini, aku laknat begini, macam-macam dia cakap. Ustaz yang cakap, kau baru saya ajar orang sabar.
kau sendiri tak sabar. Nampak? Okay? Jadi cakap tu mudah. Cakap tu mudah. Percakapan tu akan dibuktikan bila sudah kena ujian. Selagi tak diuji, cakap tu mudah lah. Kau cakap begini, bila sudah sampai ujian, masa tu lah Allah mau tengok boleh tak kau naik level yang seterusnya. Kalau kau berjaya lulus di sini, naiklah peringkat seterusnya. Macam juga Squid Game kan? Dia ada level-level dia. Okay? Ini Squid Game untuk sufi. Faham? Sufi. Okay? Untuk uji dia punya hati. Kita pun akan lalui proses yang sama. Antum belajar begini pun antum akan diuji. Ustaz lagilah yang bercakap, lagilah akan diuji. Jadi kita sedia untuk mengharungi ujian itu bersama-sama. Sedia tak ni? InsyaAllah. Itulah para sufi. Ya. Jadi bukan sekadar cakap, bukan sekadar buat, tapi kena melalui proses mujahadah. Wa qat'i syahwatin nafsi, dan juga dia kena putuskan syahwat pada dirinya dan juga pada dunia dia. Tu masuk ratus sekali. Dia kena putuskan nafsu syahwat dia. Bukan senang tuan-tuan. Lagi-lagi benda tu kita suka. Benda tu kita suka. Mau main basikal, tengok kawan-kawan upgrade. Upgrade sudah basikalnya ni, aku dah upgrade lagi. Nampak? Jadi ujian tu akan ada. Itu ujian dari segi keduniaan pula, ujian dari segi akhirat pun ada. Kawanku hafal sudah ni hadis innamal a'malu binniyat. Itu kan daripada dulu hafal sudah ni innamal a'malu binniyat. Aku hafal juga, tapi innamal a'malu binniyat je. Itu saja. Tapi kawanku ni habis sudah. Sampai habis sudah. Wa innamal likulli imam manawa. Pada sampai situ siap, belum lagi habis lagi. Faham? Aku ni tak tahu sampai bila. Faham ni? Kenapa Pak Azlan? Okay? Jadi Jadi dia belajar ni untuk apa? Untuk bersaing. Untuk bersaing siapa lebih hebat, siapa lebih cepat. Ini pun itu pun sebenarnya atas dorongan nafsu. Faham? Jadi kena hati-hati, Syaitan ni licik. Syaitan ni sangat licik. Ada satu kisah siapa namanya ni? Barsisa. Okey, Barsisa. Nama ulama tu, orang alim lah, sufi. Tiap malam dia menangis. Tiap malam dia akan menangis kerana takutkan Allah. Di masjid tu memang orang ma'ruf sudah. Kalau ada orang tanya, siapa menangis waktu malam tu? Barsisa. Nampak? Setiap malam dia tahu dan orang kampung pun tahu. Tiap malam dia menangis dengan rintihannya, dengan dia punya pengaduan kepada Tuhan. Tiap malam dia menangis. Suatu hari itu datang orang daripada luar yang dia tak kenal menangis. Menangisnya tu lebih kuat daripada dia. Faham? Dia menangis. Ini lagi teruk daripada dia. Begini dia. Bertakwa betul orang ni. Lebih bertakwa daripada aku, lebih takut daripada Allah, lebih takut kepada Allah ni daripada aku ni. Sebab makin kuat dia punya, makin kuat sampai orang tak kenal siapa dia ni. Faham? Dia menangis dan nangis. Akhirnya apa, Ustaz nak berapa ingat kisah tu betul-betul. Akhirnya Barsisa ni pun pulanglah ke rumah. Bila dia sudah menangis apa semua kan, ada orang panggil dia. Ada orang panggil untuk pergi ada orang kerasukan. Okey. Ada orang kerasukan. Ustaz, jap. Bukan. Barsisa ni dia pun pergi jumpa orang tu. Orang tu berdiri di depan satu rumah sambil memegang botol. Dia Barsisa pun pulang ni. Dia ini yang menangis tadi ni, yang bertakwa ni. Dia pun pergilah. Tuhan kan yang tanpa bertakwa tadi. Itu kita punya bahasa lah kan. Tuhan kan yang menangis yang menangis Ray tadi tu, yang jarang ditemui. Temui pada masa kini. Jadi dia pun, iya saya lah. Kenapa kamu menangis? Saya menangis sebab apa yang ada di tangan saya ni lah. Arak. Apa yang ada di tangan, saya menangis sebab ini. Jadi Barsisa ni, dia menangis sebab minum arak. Aku tak pernah lagi rasa menangis macam tu. Mau juga aku rasa. Lebih kuat daripada orang tadi. Dia mau rasa itu. Jadi dia kata, aku minum arak ni, dia kata sedap juga. Bukan sedap. Aku minum arak ni supaya aku dapat bertaubat dan akhirnya aku akan menangis macam orang tu. Dia minum. Walaupun niatnya bagus. Dia minum. Akhirnya apa? Bila dia minum, ngam-ngam waktu dia minum tu, sebelah rumahnya orang kerasukan. Jadi dua orang abang dia ni pergilah. Siapa yang kita mau panggil ni untuk rawat orang kerasukan ni?
Ni sebelah rumah kamu tu ada satu orang ulama atau satu orang yang hebat, sufi, orang alim tu, Barsisa. Okey, maka dia pun pergilah rumah Barsisa. Waktu tu Barsisa tu apa? Mabuk. Tengah mabuk. Jadi, tuan, bolehkah tuan tolong rawat saya punya adik ni? Jadi orang mabuk ni mana dia tahu apa-apa sudah? Dia kata okey. Keluarlah kamu. Nah, nampak? Biarlah aku dengan dia siap di sini. Maknanya aku yang rawat dia. Keluarlah. Akhirnya apa kan? Mabuk. Perempuan ni kerasukan. Dia pula mabuk. Laki dan perempuan. Akhirnya berlakulah perzinaan. Nampak tak? Sebab tidaklah berdua-duaan antara lelaki dan perempuan, melainkan yang ketiganya ada syaitan. Faham ni? Jadi yang ketiga pasti ada syaitan. Hasud zina. Bila berzina apa? Ngam-ngam bila lepas dia berzina, orang tu buka pintu siap tengok dia dalam keadaan tidak berpakaian. Perempuan tu tak berpakaian, apa bukan? Lepas dia selesai berzina, perempuan tu pun sedar, berteriak tu perempuan. Sebab dia nampak dia punya pakaian pun hilang sudah. Hanya sekujur tubuh tanpa ada surat benang pun di pakaian dia. Dia terkejut bila dia berteriak, orang daripada luar tu abang dia pun masuk. Dia buka pintu siap nampak juga Barsisa dalam keadaan tidak memakai pakaian. Nampak? Akhirnya apa? Akhirnya dipanggil, dibawa ke muka pengadilan, mahu dihukum. Ustaz nak ingat apa hukum ni? Rejam ke apa kau? Ustaz nak ingat apa dia punya hukuman tu? Pancung ke apa? Ustaz nak ingatlah apa dia punya hukuman. Tapi adalah hukuman dia yang kena waktu tu. Ustaz nak ingat dia punya kisah. Waktu dia kena azab tu, waktu dihukum tu, waktu dia ditelangkupkan dia punya wajah, dia kena ikat semua, dia nampak lelaki tu, lelaki yang menangis tadi. Dia nampak, tuan, tolong saya tuan, saya ikut kamu tuan, saya mau nangis macam kamu, tolong bagi tahu orang ni, saya cuma ikut jalan yang betul seperti mana yang kamu buat supaya saya dapat tangisan yang sama macam kamu, tolong bagi tahu tuan. Dia kata apa? Untuk pengetahuan kau, saya iblis. Saya lah iblis, saya lah syaitan. Saya sengaja ditugaskan untuk menghasut kamu. Dan kalau kau mau tahu yang rasuk perempuan tadi, akulah. Yang rasuk perempuan tu akulah. Nampak ni? Yang rasuk perempuan tu aku. Jadi tengok iblis punya tipu daya macam mana. Sampai begitu sekali dia boleh tipu orang. Itu peringkat level sufi yang sudah lalui proses mujahadah yang lama tu, yang sudah riyadhah, latihan nangis setiap malam tu. Itu pun dikalahkan oleh iblis. Apatah lagi cikai-cikai macam kita ni, yang tiap hari main game, nampak? Yang tiap hari umpat orang. Tak payah mamak jin dipanggil. Anaknya yang baru lahir tu hasut antum, subsai. Faham tak? Gagal terus. Faham tak ni? Sebab kita tak ada riyadhah tu. Jadi makin tinggi latihan, makin tinggi mujahadah. Makin tinggi latihan, makin tinggi mujahadah dia. Makin tinggi juga dia punya ujian. Faham ni? Jangan berumah di jangan kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Faham tak ni? Jadi kalau takut di lambung ombak, tak payahlah berumah di tepi pantai. Kalau tidak berani diuji dengan ujian yang seperti mana ujian para wali, jangan ikut jalan kesufian, cari jalan lain. Faham ni? Cari jalan lain. Okey? Ini untuk orang yang sedia untuk menjadi kekasih daripada kekasih-kekasihnya Allah. Wa qat'i syahwatin nafsi, dan dia memotong dia punya syahwat, jiwa dia. Wa qatli hawaha, dan dia memotong hawa nafsunya dengan cara apa? Bisayfir riyadhati, dengan pedang latihan. Jadi sufi ni dia punya syarat latihan je. Latihan kerohanian itu ya dia. Faham ni? Jadi takkan betul kesufian seseorang kalau tidak melalui jalan latihan. La bitammati wa turhati, dan tidak dengan hanya semata-mata ucapan, percakapan ataupun lenggang-lenggok orang-orang sufi. Orang sufi jalan tunduk, dia pun tunduk juga jalan. Nampak? Tapi dalam hatinya penuh dengan sifat kedengkian, penuh dengan sifat kebencian. Tapi cakap bukan main, tapi dalam hati dia penuh dengki, hasad, semua ada. Faham? Dia tutup hatinya yang hitam dengan jubah yang berwarna putih. Dia tutup dia punya hati yang berwarna hitam dengan jubah yang berwarna putih. Ini sudahlah hati hitam, jubah pun hitam. Contoh. Jangan tengok ustaz punya tangan, contoh. Okey? Hati hitam, jubah pun hitam. Nampak ni? Jadi kebanyakan orang dia tutup dia punya hati tu dengan jubah, dengan serban dia. Mafhum? Terus
wa'lam anna al-lisan al-mutlaqa wal Alim, qalba ambil wuduk. wal qalba al-mutbaqa Ambil wuduk. mutbaqal mamlu'a Ya, Bibi. bil ghaflati wasyahwati alamatu syiqa'i Alamatus syaqai. alamatu syaqa. Okey, boleh sebut dua. Dia ada dua apa? Dua cetakan nuskha. Satu alamatus syaqai, satu lagi alamatus syaqawah. Syaqawati. Jadi ada dua. Syaqawah ada dua lah. Syaqawah ni samalah. Maknanya apa? Apa ni? Syaqi ni? Hati yang keji, yang buruk. Ni syaqi, yang celaka. Idza lam taqtulin nafsa bisidqil mujahadati falan yahya qalbuka bi anwaril ma'rifati. Okey, Rafi. Dan ketahuilah bahwasanya lidah yang tidak dikawal itu dan hati yang tertutup dan dipenuhi dengan kelalaian dan syahwat adalah merupakan tanda kecelakaan seseorang. Okey. Wa'lam, ketahuilah hai anakku yang baru mau ikut sufi ni. Ini untuk kita lah. Kalau untuk yang dia punya anak murid ni memang sudah jauh level daripada kita lah. Okey. Annal lisanal mutlaqa wal qalbal mutbaqa al mamlu'a bil ghaflati wasyahwati. Ketahuilah bahawa lisan kamu yang kalau ndak dididik, yang kalau ndak dibentuk ni, wal qalbal mutbaqa, dan hati kamu yang tertutup ni, yang sudah apa namanya ni? Disebut situ apa? Tertutup dan dipenuhi dengan yang tertutup lah, yang terkunci ni, mughlaq, terkunci, al mamlu'a bil ghaflah, yang penuh dengan apa? Yang diisi dengan kelalaian syahwat, hawa nafsu ni, itu merupakan daripada tanda-tanda syaqawah, daripada tanda-tanda kecelakaan. Kalau kamu syok dengan lisan saja, kalau kamu syok dengan percakapan saja, okey, dan hati kamu pun tertutup, dipenuhi pula dengan kelalaian, dipenuhi juga dengan syahwat, ini ketahuilah bahawa hati kamu itu sudah ada tanda-tanda syaqawah, tanda-tanda hati yang Allah tak apa ni, yang eliminate, yang Allah tak nampak sudah, yang Allah singkirkan. Ini tanda-tanda orang hati yang tertutup, yang tak dipedulikan oleh Allah ni, syaqawah lah, celaka. Fa idza lam taqtulin, ataupun fa idza lam taqtulan nafsa, kalau kamu ndak potong nafsu kamu ni, nafsu bercakap, nafsu apa namanya ni, nafsu ikut hati yang penuh lalai ni, kalau kamu ndak potong nafsu kamu tu bisidqil mujahadati, dengan jalan mujahadah yang betul. Nampak? Ada orang jalan mujahadah tapi mujahadah dia salah. Faham tidak? Jalan mujahadah dia dia salah. Dia kena ikut jalan mujahadah yang betul. Faham? Falan yahya, nampak? Falan yahya, lan ni maknanya lan abada, memang sekali-kali tidak. Okay? Falan yahya qalbuka bi anwaril ma'rifah, sesekali tidak hati kamu itu akan hidup dengan cahaya-cahaya ma'rifat. Faham? Cahaya ma'rifat tu lah yang akan hidupkan kamu punya hati. Masalahnya ma'rifat pun tak ada. Hati ni tadi Azmi kita baca apa tadi? Bahasa Maghrib tadi? Penawar bagi hati. Hati ni tempat simpan apa? Cahaya. Cahaya. Tak ada kitab sebut cahaya. Nak ingat? Kau pun terpesona dengan dengan kata-kata. Apa? Hati tu tempat simpan apa? Nak ingat? Siapa ikut tadi? Fatih. Gua pergi tandas time tu, pandai kau punya anak sana. Tak ada pun aku tengok kau berjalan di belakang, siapa aku tengok kau. Hati kena jaga sebab hati ni tempat simpan sifat-sifat mahmudah. Iman, ridha, tawakal, ilmu. Ini hati. Okay? Kenapa perlu jaga hati? Sebab hati ni pertama sekali tempat simpan iman, tempat letak iman. Okay, tempat letak iman. Yang kedua, tempat letak redha. Hati ni tempat letak redha. Macam mana Allah mau bagi kau dia punya redha kalau kau tak redha dengan takdir apa yang Allah bagi? Ya Allah, ridholah aku ya Allah, ridho aku ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta ridho ya Allah. Nampak? Dia minta ridho dengan Allah, tapi bila Allah uji dia sikit, ya Allah kenapa aku ya Allah?
Why me ya Allah, why me? Allah kata why not? Nampak ni? Balik-balik sebut kau ya memang kau lah sebab kau yang minta. Kau mau minta redoku tapi bila aku uji kau tak redo. Nampak tak? Macam mana aku mau bagi aku punya redo kalau aku punya ujian pun kau tak redo? Nampak? Orang yang Allah bagi redo ni ialah orang yang redo sudah dengan apa yang Allah bagi. Bila dia redo dengan apa yang Allah bagi, Allah akan redo dengan apa yang dia beri. Faham ni? Itulah cara untuk mendapatkan redha Allah. Okey? Redha apa lagi? Tawakal. Tawakal. Apa tawakal, Rafi? Selalu saya sebut. Tinggalkan kebergantungan dengan manusia kepada kebergantungan dengan Allah. Vaksin manusia kah? Makhluk. Okey. Tarkul i'timadi 'ala al-asbab ila al-i'timadi 'ala al-musabbib. Itu makna takut. Itu makna tawakal. Meninggalkan kebergantungan kepada asbab kepada pergantungan yang memberi asbab. Ini Allah. Itu makna tawakal. Okey, tarkul i'timadi 'ala al-asbabi ila al-i'timadi 'ala al-musabbib. Meninggalkan kebergantungan kepada asbab kepada kebergantungan yang memberi asbab. Faham? Itu makna tawakal. Jadi hati tempat simpan iman, tempat simpan ridha, tempat simpan tawakal, tempat simpan ilmu. Itu hati. Jadi kenapa hati perlu dijaga? Sebab hati tempat simpan-simpan itu. Tempat simpan sifat-sifat mahmudah. Sampai dalam hati dia tu penuh dengan cahaya aja. Tak ada sudah zulumat. Okey. Tahu tak gelap? Tahu gelap? Gelap tu apa? Apa tu gelap? Apa tu gelap? Gelap tidak terang. Apa tu gelap? Azmi, apa tu gelap? Tak ada cahaya. Itu satu tempat yang tak ada cahaya. Gelap itu ialah ketiadaan cahaya. Itu mana gelap? Gelap ialah ketiadaan cahaya. Bila ada cahaya, hilanglah gelap. Nampak tak? Gelap berlaku sebab apa? Sebab ketiadaan cahaya. Tapi bila ada cahaya, gelap tu auto hilang. Nampak tak? Antum kasih mati lampu, gelap datang kan? Gelap. Kasih hidup jak suis, on jak suis, hilang tu gelap. Nampak tak? Jadi dalam hati kita ni, dia itu yang mau dikasih hilang dulu gelap tu. Faham tak? Mau dikasih hilang dulu gelap tu. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nuri. Dia mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Faham ni? Macam itulah. Jadi mengeluarkan dulu yang buruk-buruk dalam hati kita ni, baru masukkan cahaya. Bila cahaya sudah masuk, hilang semua kegelapan. Faham ni? Ada anjing masuk di dalam kola wudu. Airnya apa? Airnya jadi apa? Mutanad. Jadi orang kampung ni ada bangkai anjing dalam tu. Orang kampung salin dia punya air, buang dia punya air, letak lagi air yang baru. Boleh pakai tidak? Boleh pakai tidak? Kenapa tak boleh? Sebab anjingnya masih ada. Faham tidak? Kau tukarlah air zam-zam sekalipun. Faham? Air zam-zam kau letak di situ tapi dalamnya ada bangkai anjing, tetap tak boleh. Faham tak ni? Itu simbolik kepada apa? Hati. Kau masukkan ilmu, masukkan sembahyang, masukkan zikir selawat 80 kali, Sayyidul Istighfar. Faham? Semua masuk. Dia lupa buang anjing dalam hati dia. Dia lupa buang anjing dalam hati dia. Keburukan dalam hati. Bukan anjing ni makna hina, simbolik kepada yang kau tadi itulah. Dia lupa buang najis dalam hati dia. Macam mana cahaya tu berkesan? Faham ni? Jadi caranya macam mana untuk orang yang berwudu tadi? Ambil bangkai anjing tu, buang, masukkan air yang baru, boleh boleh pakai. Macam itulah hati. Buang dulu najis dalam hati, dalam diri, barulah masukkan dengan cahaya ilmu dan amal. Kau masukkan jutaan cahaya ilmu amal pun terblok, tak boleh. Sebab masih ada najis di dalam hati. Itu yang mau dibuang dulu. Inilah kaedah dalam ilmu tasawuf. Satu kaedah dalam ilmu tasawuf yang dipanggil at-takhalli 'anir radha'il wat-tahalli bil fadail. Mengeluarkan benda-benda yang buruk, memasukkan benda-benda yang baik. Ini air. Azman, ini air. Kan? Air kan?
Cuti kah? Hah? Berapa hari cuti? Daripada hari tu kan? Yang hari tu datang tu. Masih cuti lagi. Jadi selama ni kau pergi mana? Di rumah. Apa di rumah menunggu pindangan orang? Oh, mengajar. Murabbi. Okey, ini apa? Okey, air. Sekarang ni Ustaz mau masukkan air Milo. Apa yang perlu Ustaz buat? Buang dulu air, baru masukkan air. Kalau Ustaz terus masukkan air Milo, tumpahlah dia. Faham ni? Bercampur Ustaz di situ. Jadi caranya at-takhalli 'anir radha'il. Buang dulu. Takhalli, kosongkan. Tu makna takhalli. Kosongkan dulu tempat tu. Wa tahalli bil fadail. Masukkan kelebihan-kelebihan. Sifat-sifat mahmudah. Itu cara dia. Faham ni? Antum selawat 1000 kali, 10,000 kali. Zikir pula, selawat Jibril lagi. Tak cukup selawat Jibril, selawat Hamlatul Arsy. Tak cukup selawat Hamlatul Arsy, selawat Mikail, Israfil. Semua malaikat tu ada zikirnya. Faham? Kau zikir semua malaikat-malaikat tu. Faham ni? Zikir itu zikir. Tak istighfar. Tidak istighfar. Zikir-zikir yang kau baca tu umpama minyak wangi. Faham tak? Umpama minyak. Sekarang ni bajumu kotor. Bajumu kotor, kau basuh dulu kah? Baru letak minyak wangi atau letak minyak wangi dulu? Basuh dulu baru letak minyak. Jadi basuhan baju itulah istighfar dipanggil. Faham tak? Banyakkan istighfar. Jadi istighfar dulu, bersihkan dulu dia punya kotoran, cuci dulu, barulah diletak minyak wangi. Minyak wangi itulah selawatnya, zikirnya, Qurannya dan sebagainya. Faham? Jadi kita kena banyakkan istighfar sebenarnya. Okey, banyakkan istighfar. Alamatu syaqai. Wa fi riwayatin alamatu syagawah. Tanda-tanda kelalaian ataupun kecelakaan. Fa idza lam taqtulan nafsa bi sidqil mujahadati fala yahya qalbuka bi anwaril ma'rifati. Jadi kalau kau tak potong jiwamu, tak potong nafsumu, okay, dengan jalan mujahadah yang betul, hatimu tidak akan hidup selama-lamanya dengan cahaya ma'rifat. Terus wa'lam anna ba'dha masailika allati sa'altani anha la tastaqimu jawabuha bil kitabati wal qawli in tablughu tilkal halata ta'rif ma hiya wa illa fa'ilmuha minal mustahilati li'annaha dzauqiyatun wa kullu ma yakunu dzauqiyatin la yastaqimu wasfuhu bil qawli ka halawatil hulwi wa mararatil murri la tu'rafu illa bizzauqi. Okey, aywa. Wa'lam, ketahuilah hai anakku, anna ba'dha masailika, sesungguhnya sebahagian daripada masalah-masalah, sebahagian daripada soalan-soalan allati sa'altani anha, yang kau tanyakan aku ni. Kan dalam mukadimah kan dia budak tu kan, murid tu kan banyak dia punya pertanyaan kan. Tanya pasal itu, pasal ini, pasal itu, pasal ini, banyaklah pertanyaan dia. Dia tulis surat untuk Imam Ghazali jawab. Jadi kata Imam Ghazali kata apa? Anakku, ada jawapan yang boleh aku jawab. Tapi ada separuh soalan-soalanmu ni, permasalahanmu ni yang kau ajukan kepada aku, tak boleh aku jawab. Faham? Bukan sebab aku tak boleh jawab, tapi kau tak boleh terima. Sebab apa? Belum sampai. Nampak? Okay? La yastaqimu jawabuha bil kitabi wal qaul. Separuh daripada permasalahanmu itu tidak boleh dijawab dengan tulisan ataupun percakapan. Tak boleh. Sebab apa? Bal in tablugh tilkal halata ta'rif ma iya. Bahkan kalau kau sampai kepada hal keadaan itu sekalipun, barulah kau tahu. Maksudnya kalau kau rasa apa yang aku rasa, barulah kau akan tahu.
Wa illa fa'ilmuha minal mustahilat. Kalau kau pun tak sampai, kalau kau tak rasa apa yang aku rasa, bermakna pengetahuan tentang apa yang aku mau bagi tahu ni kau tak rasa, dia jadi mustahil. Mustahil untuk kau faham. Aku cakap macam mana pun kau nak akan faham. Okey? Li'annaha dhauqiyatun. Sebab apa? Sebab majoriti, sebahagian daripada kau punya persoalan ni bukan perlukan jawapan, tapi perlukan rasa. Faham tak? Perlukan rasa. Nanti dia ada bagi contoh lah. Okay? Kebanyakan jawapan yang aku mau jawab ni, jawapan yang berunsur rasa. Okay. Min, tahu durian? Tahu. Buah tin tahu? Tahu. Pernah makan? Zaitun? Tak pernah. Buah tin tak pernah. Daging unta? Daging kuda? Ustaz mau cerita dengan dia rasa daging kuda, daging unta, dia tak pernah rasa. Macam mana? Manis, Min, manis. Kau faham tak manis? Lain manisnya. Nampak tak? Macam mana manisnya? Lain manisnya. Macam mana manisnya tu? Nampak? Dia tak pernah rasa. Macam mana aku mau cerita? Aku rasa, dia tak rasa. Dia tak rasa apa yang aku rasa. Faham tak? Jadi macam mana dia mau rasa apa yang aku rasa kalau dia tak rasa apa yang aku rasa? Wah, faham ni? Okay? Macam itulah orang yang tak pernah makan durian. Kita mau bagi tahu dia rasa durian. Dia tak pernah makan durian. Agak-agak dia boleh rasa tidak? Okey. Macam mana dia mau tahu rasa durian? Dia kena makan dulu. Baru dia dapat rasa. Jadi apa yang Imam Ghazali mau jawab ni, jawapannya bersifat rasa. Dan rasa itu dia kena lalui proses mujahadah dulu. Jadi kalau Imam Ghazali jawab sekalipun dia punya soalan tu, budak tu takkan rasa. Sebab budak tu tak lalui proses latihan yang sama macam apa yang Imam Ghazali sudah buat. Faham tak? Maka inilah dipanggil ilmu dhauqiyah. Faham? Ilmu rasa dipanggil. Ilmu rasa, ilmu dhauqiyah. Dhauq dipanggil. Ustaz, dia Ustaz kalau berqasidah kan Ustaz ada dhauq bah. Nampak? Dhauq tu lah rasa dipanggil. Dhauq tu rasa. So kamu tengok tuan-tuan, habaib yang dulu-dulu kamu dengar dia punya rekod suara yang asal. Faham? Kamu buka YouTube kan, dengarlah qasidah apa pun, dengar suara rakaman yang asal. Yang sebelum ada musik tu. Suara dorang tak sedap macam antum. Sedap lagi suara antum. Suara dorang biasa-biasa saja. Tapi dia punya dhauq tu sampai ke hati. Suara dia bukan hebat macam mana pun, tapi dia punya suara tu sampai ke dalam. Sebab dorang berqasidah tu dengan apa? Dengan hati mereka. Sebab kenapa lahirnya qasidah, Azlan? Macam mana boleh lahirnya qasidah? Puji-pujian pada Nabi ni. Azlan. Macam mana boleh lahirnya qasidah? Kamu tahu tak orang sekarang, artis-artis sekarang, macam mana dorang buat lagu? Pertama melalui pengalaman dorang. Yang kedua, bila dorang rasa mau buat lagu, dorang akan pergi satu tempat cari ilham kan, pergi tepi pantai, lepas tu tulis lagu. Ada ilham masuk, tulis. Ilham masuk, tulis. Antum mau tahu macam mana qasidah ni asalnya qasidah? Ulama ni terlalu rindu dengan Nabi. Terlalu rindu betul dengan Nabi. Sampaikan dorang punya rindu ni kan terpaksa diungkapkan dengan kata-kata. So tu lahirnya qasidah. Terlampau rindu surah ni, tulislah pasal Rasulullah. Tulis. Akhirnya jadilah qasidah. Nampak ni? Nanti bulan Rabiul Awal, Madu Rasul buat daurah qasidah burdah Imam Al-Busiri. Saya buat qasidah burdah Imam Busiri. Lepas tu saya ijazahkan sanad insyaAllah. Sanad qasidah burdah. Kita dengar apa yang Imam Busiri ceritakan pasal Rasulullah. Nampak? Tahu burdah tu apa? Burdah tu apa? Rabi? Burdah. Macam mana munsyid ni? Selendang. Burdah tu makna selendang. Qasidah burdah tu maknanya selendang. Faham? Imam Busiri ni sakit kaki. Sakit kah? Sakit kaki, tak boleh bergerak. Kaki apa? Kaki kan? Lumpuh kan? Dia lumpuh, tak boleh bergerak. Sampai kan apa?
Sampaikan dia tulis qasidah tu. Qasidah. Rindu dengan Nabi ni, ya Allah, rindu ya Allah, tulis. Akhirnya jadilah dan dia tak namakan pun dia punya qasidah tu. Tulis ya qasidah Al-Busiri. Nama qasidah Al-Busiri tulis. Macam Syama'il apa? Qasidah Muhammadiyah tu Imam Busiri lah tu. Faham? Tulis, dia tak namakan pun. Dia tidur. Lepas dia tulis tu kan, dalam keadaan dia tulis tu, selesai dia pun tertidur. Tertidur mimpi jumpa Rasulullah. Mimpi jumpa. Apa yang Rasulullah buat? Dia baca qasidah tu depan Rasulullah. Rasulullah pun senyum gembira dengan dia punya qasidah. Rasulullah ambil dia punya selendang tu, dia letak selendang tu di kaki Imam Al-Busiri. Bangun dia, ada selendang tu di kaki dia. Imam Al-Busiri terus boleh berjalan. Kakinya yang lumpuh ni boleh berjalan. Dan dia namakan qasidah yang menjadi qasidah burdah, qasidah selendang. Faham ni? Jadi insyaAllah nanti kita daurahkan kitab qasidah burdah, ambil berkat bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Ustaz sudah kontak dengan Mufti Sab tadi pagi tadi. Mungkin Ustaz akan buat pembacaan Syama'il daripada awal sampai habis di hadapan Mufti Sab. Okey? Sama ada Ustaz yang pergi rumah Mufti Sab ataupun Mufti Sab yang datang sini. Tengoklah ikut kesediaan Mufti lah macam mana. Okey? Baca awal sampai baru minta Mufti bagi sedikit berkenaan dengan Syama'il Muhammadi. Faham? Itu doakanlah moga dipermudahkan. Jadi begitu ulama ni dia tulis hasil daripada sifat kerinduan dia. Faham? Sifat rindu dia, kemudian dia dapat. Jadi inilah dipanggil ilmu zauq. Okey, ilmu rasa. Jadi kau takkan dapat rasa seperti mana apa yang Imam Busiri rasa kalau kau nak lalui latihan seperti mana yang Imam Busiri latihkan. Faham tak ni? Kau takkan dapat rasa zauq, rasa cinta, rasa rindu pada Nabi seperti mana kau nak ikut jejak orang yang rindu pada Nabi. Jelas? Li'annaha zauqiyatun, kerana sungguhnya itu ialah ilmu zauq, ilmu rasa. Wa kullu ma yakunu zauqiyan, dan setiap perkara yang ada sifat rasa. Okey, setiap perkara yang ada sifat rasa la yastaqimu wasfuhu bil qawli, tidak boleh diterangkan sifat rasa tu dengan perkataan, percakapan. Aku mau terangkan rasa durian macam mana, Azmi? Durian ni manis, dia berlemak-lemak sikit. Kau bingung sudah berlemak pula. Tadi manis berlemak pula. Nampak? Jadi dia tak pernah makan, jadi dia tak pernah rasa lah. Faham tak ni? Begitu Jadi la yastaqimu wasfuhu bil qawli. Takkan dapat kita terangkan dia punya sifat-sifat rasa tu dengan percakapan. Kahalawatil hulwi, seperti mana kita mau bagi tahu orang manisnya sesuatu benda yang manis. Wa mararatil murri, dan kita mau bagi tahu kepada orang pahitnya sesuatu yang pahit. La tu'rafu illa bizauqi, benda tu tidak akan mampu untuk diterangkan, diberitahu melainkan dengan rasa dulu. Kena rasa dulu. Okey? Jadi apa yang Imam Ghazali buat? Dia tak boleh jawab. Dan dia tak boleh terangkan apa rasa tu. Jadi macam mana jadi apa cara Imam Ghazali buat supaya dia tu rasa? Imam Ghazali tunjukkan jalan macam mana mau capai rasa tu. Nampak? Imam Ghazali buka jalan. Kalau kamu rasa ini, okey, ini jalan dia. Mau rasa ini jalan dia. Kamu rasa ini jalan dia. Faham? Kamu rasa penamparku, tak payah kau berjalan. Nampak sufi kan? Okey? Kama hukiya, seperti mana yang dihikayatkan, ada cerita anna inninan ataupun anninan. Inninan ni apa? Orang yang mandul. Orang yang mandul lah, Yusri faham? Orang yang mandul. Inninan, orang yang mandul, ataupun orang yang mati cupak pula, orang yang mati pucuk. Orang yang tak boleh berapa?
Berjima. Dah apa bertakwa betul? Jawab saja. Tak boleh berjima. Wah, malu Ustaz. Wah, bang boromu. Orang yang tak boleh berjima, ini ni orang yang mandul. Kataba ila sahibin lahu an arifni ladzatal mujama'ati. Bahasa Arab. Okey? Kaifa takunu? Dia tulis kepada kawannya yang tak mandul. Dia mandul. Dia tulis kepada kawannya yang tidak Dia bagi tahu apa? Arifni ladzatal mujama'ati. Cok kau terangkan dengan aku bang, macam mana lazatnya jima' ni? Faham? Azmi sudah kahwin lah Azmi. Ya, sudah nikah. Ya? Macam mana lazatnya jima' ni? Kaifa takunu? Macam mana rasanya? Nampak? Gairah dia mau tahu rasa jima' tu. Dia mandul. Faham? Fakatabalahu fi jawabihi. Dia kata apa? Dia kata tuan. Dia kata tuan. Jadi kawannya ni pun jawablah. Tuan, wahai tuan, inni kuntu hasibtuka inninan faqat. Dulu aku sangka kau ni mandul saja. Wal'an araftu annaka inninun wa ahmaq. Sekarang baru aku tahu kau ni bukan cuma mandul, bodoh juga rupanya. Nampak? Okey? Aku sangka kau ni mandul saja. Tapi lepas kau bercakap ni, orang tahu sudah kau ni bukan setakat mandul, tapi mandul juga otakmu rupanya. Okey? Bukan zakarmu saja yang mandul, otakmu pun mandul. Sebab tu, kalau ndak tahu, jangan buat pala tahu. Wow. Tahu pala tahu? Pala tahu ni mana kepala tahu, sok-sok tahu, semua dia tahu. Faham? Jadi kalau tak tahu, jangan buat pala tahu. Ini ustaz kami bagi tahu. Jadi ustaz sebut seperti mana yang ustaz sebutkan. Ni hadis musalsal ni. Okey? Kalau tak tahu, jangan buat pala tahu. Ustaz ijazahkan antum. Okey? Musalsal. Begitulah ustaz guru ustaz sebut, begitulah ustaz terangkan. Okey? Orang tak tahu, kita tak tahu. Faham Alim? Orang tak tahu, kita tak tahu. Kita buka mulut Syak, bodoh rupanya. Faham? Dulu orang tak tahu kita bodoh. Kita buka mulut Syak, orang tahu kita bodoh. Okey? Jadi kalau tak tahu diam. Jangan buat malu kumpulan. Faham? Jangan kasih malu kumpulan. Okey? Kalau tak tahu diam Syak. Okey? Kau tahu kasih anu begini? Apa hukumnya tu? Kenapa ketawa? Aku bodoh. Faham? Dia sedar dirinya. Faham ni? Aku bodoh. Aku nak tahu kalau aku jawab nanti kau tahu aku bodoh. Jadi aku ketawa siaplah. Nampak? Okey? Itu pun bodoh juga tu. Okey? Itu pun bodoh juga sebenarnya. Inni kuntu hasibtuka inninan faqat. Aku sangka kau ni mandul saja. Wal ana, dan sekarang ni araftu, aku tahulah annaka inninun wa ahmaku, kau ni mandul dan juga bodoh. Li anna hadhihi ladzata dzaqiyatun, sebab jawapan kepada persoalanmu ini rasa lazat tu, dia kata. Kan dia tanya, terangkan kepada saya rasa lazat mujama'ah, jima' tu. Dia minta terangkan macam mana rasa lazat, sedap. Kan? Jadi kata kawannya, sebab aku tak boleh jawab, sebab rasa lazat ni benda yang bersifat dzauqiyah. Benda yang bersifat rasa. Macam mana aku mau jawab? Faham tak? In tasil ilaiha ta'rif. Kalau kamu sampai kepada benda tu, kau akan rasa sendiri. Faham? Kau akan rasa sendiri. Wa illa, tetapi kalau enggak juga, mana kau masih juga mandul, enggak boleh juga hidup. Faham ni? Maknanya tak boleh berdiri zakarnya, tak boleh hidup zakarnya. Ada orang begitu ya mandul. Ada orang mandul begitu. Wala'iyadu billah. Wa illa, dan kalau tidak juga boleh, mandul juga kau masih, okay? La yastaqimu wasfuha bil qawli wal kitabati. Memang tak boleh juga aku terangkan sama ada melalui tulisan ataupun melalui percakapan. Tak boleh aku terangkan sifat dia. Faham ni? Ya Ustaz. Ayuhal walad بعض مسائلك من هذا القبيل وأما البعض الذي يستقيم له الجواب فقد ذكرناه في إحياء العلوم وغيره ونذكرها هنا نبذا منه ونشير إليه فنقول. Okey, Rafi.
Wahai anakku yang tercinta, wajib ke atas orang yang salik, yakni menjalani jalan akhirat, bahawa ia menyempurnakan 4 macam sifat. Okey. Oh, dia nak terjemah saya wa amal ba'du tu kan? Dia nak terjemah kan? Dia terus masuk pergi bawah tu. Okey. Ba'du masa ayuhal waladu, wahai anakku. Ba'du masailika min hadzal qabili, separuh daripada permasalahanmu min hadzal qabili, melalui jalur zauqi yang tidak boleh dijawab ini. Wa ammal ba'dul ladzi yastaqimu lahul jawab, separuh masamu dengan apa fi hadzal qabil, maknanya di jalan yang tidak boleh dijawab. Dan separuh lagi wa ammal ba'du, separuh lagi jalan permasalahanmu itu alladzi yastaqimu lahul jawabu, yang boleh dijawab. Okay, jadi dia punya soalan ni ada dua lah. Satu, persoalan yang berkaitan dengan rasa, zauq yang tak boleh dijawab, sama ada dengan kitab ataupun qaul. Dan satu lagi yang boleh dijawab. Faqad zakarnahu fi ihya'il ulumi. Okey, sesungguhnya aku telah terangkan permasalahanmu yang boleh dijawab ni, okey, di dalam kitabku yang bernama Ihya Ulumuddin. Ini kitab besar lah Ihya ni. Okey. Sampaikan ada satu orang ulama ni bagi tahu apa? Kalau semua kitab dalam dunia ni Quran kan? Kalau tidak ada Quran atas dunia ni kan, cukuplah kitab Ihya tu menggantikan Quran. Nah, kalau begitu bukan maksudnya kita merendahkan Quran, tidak. Maksudnya apa dipanggil? Tingginya levelnya tu. Tingginya kedudukan Ihya ni sampai begitu sekali. Macam Sahih Bukhari, Sahih Muslim lah kan? Kitab yang paling sahih selepas Quran, Bukhari, Muslim. Bukan kita merendahkan Quran, bukan kita maknanya ada yang standing dengan Quran, tidak. Tapi levelnya tu. Samalah macam kita Ihya tu. Okey, kalau Quran tak ada, cukuplah Ihya untuk dijadikan sebagai panduan, tanpa merendahkan dan juga mengaibkan Al-Quran. Kalau ulama bagi tahu begitulah. Jadi aku telah sebutkan dalam kitabku yang bernama Ihya Ulumuddin wa ghairihi, dan selain daripadanya. Macam-macam lah. Okay, Minhajul Abidin. Minhajul Abidin ni antara kitab tasawuf yang besar juga. Okay, boleh baca. Minhajul Abidin. Abang Ustaz Syauqi, Ustaz Fadil Al-Yamani buka kitab tu. Tapi Ustaz tak sempat belajar lah. Okay, Minhajul Abidin ni kitab yang Ustaz tak pernah belajar dan memang tak pernah sentuh pun. Tapi ada kitab tu di rumah lah. Okay, Minhajul Abidin. Kita baca sekadar rujukan lah. Sebab kita sudah baca kitab-kitab tasawuf yang lain, jadi itu sebagai rujukan sahaja. Okay? Kalau ada peluang untuk belajar kitab tu, bagus. Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Okay? Kitabnya yang lain banyak lah. Okay? Mizanul Amal, Timbangan Amal, Bidayatul Hidayah dan lain-lain. Wa nadhkuruha huna, dan aku sebutkan di sini nubadan, sebahagian daripadanya, minhu wa nushiru ilaihi, dan aku akan sebutkan dan aku akan syarahkan berkenaan dengannya. Fa naqulu qad wajaba 'ala as-saliki arba'atu umurin. Al-amrul awwal i'tiqadu sahihun la yakunu fihi bid'atun. Wa tsani taubatun nasuhun la yurja'u ba'daha illa zallati. Wathalithu istirda'ul khusumi hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqqun. Warabi'u tahsilul ilmi syari'ati tahsilu ilmi syari'ati qadra ma tuadda bihi awamirullah ta'ala, thumma minal ulumil ukhra ma takunu bihi najat. Okey, Rafi, qad wajaba 'ala saliki arba'atu umurin. Ini penting ya, ini penting, kamu kena highlight betul-betul. Wahai anakku yang tercinta, wajib ke atas orang yang salik menjalani jalan akhirat, bahawa ia menyempurnakan 4 macam sifat. Okey, salik dipanggil, salik. Qad wajaba 'ala salik, wajiblah ke atas orang-orang yang berjalan. Salik ni berjalanlah. Berjalan apa ni? Berjalan menuju
Tuhan. Dia panggil salik. Jadi wajiblah orang yang berjalan ni, dia berjalan dengan arba'atu umurin, dengan 4 perkara. Dia mesti pegang 4 perkara ni, dia mesti pegang di dalam perjalanannya menuju Tuhan. Okey, Rafi. Pertama, i'tiqad yang benar yang tidak ada bid'ah di dalamnya. Maksudnya mengikuti akidah ahli sunnah wal jamaah. Kedua, bertaubat dengan taubat nasuhah sehingga ia tidak akan kembali mengerjakan dosa yang pernah dilakukannya. Ketiga, meminta halal daripada semua musuh dan makhluk sehingga engkau tidak akan dituntut pada hari kiamat nanti. Ini yang berat ni. Yang ketiga ni yang berat. Keempat, mempelajari ilmu syariat untuk dapat menunaikan segala perintah Allah Ta'ala dan juga mempelajari ilmu akhirat yang dapat menjamin keselamatanmu di akhirat nanti. Aywa. Jadi wajiblah kepada kita semua yang ingin berjalan menuju Tuhan. Maknanya berjalan menuju Tuhan, ikut jalan ke kesufian. Okey, ikut jalan ke kesufian. Dengan 4 perkara. Kena bawa 4 perkara ni. Bawa pi mana-mana pun kena bawa 4 perkara ni. Al-amrul awwalu, adapun yang pertama sekali, perkara yang pertama sekali yang kau perlu ada bagi salik itu i'tiqadun sahihun. Mestilah dia itu beriktikad, berakidah dengan akidah yang sahih, la yakunu fihi bid'atun, yang mana dalam akidahnya itu tidak ada perkara-perkara sufi tapi wahabi. Faham ni? Mujassima menjisimkan Tuhan, sama aja bohong. Faham? Dia mestilah i'tiqad sahih, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Okey? Bukan murji'ah, bukan jabariyah, bukan mujassimah, bukan musyabbihah, bukan syiah. Faham ni? Bukan semua tu. Bukan qadariyah, bukan jabariyah. Bukan semua tu. Tapi cuma satu, iaitu ahlus sunnah wal jamaah. Dia mesti i'tiqad yang sahih. Kalau i'tiqad dah sahih, tak akan sampai tu. Tidak akan sampai. Wathani, dan yang kedua apa? Taubatun nasuhun. Mestilah dia itu taubat dengan sebenar-benar taubat. Apa? Bukan taubat, apa orang kata? Taubat apa ni? Sambal apa namanya? Apa namanya ni? Orang kata taubat sambal apa? Sambal pisang goreng. Apakah orang ini? Tahu tak kenapa orang umpamakan bukan taubat yang main-main ni macam makan sambal? Tahu tak? Makan sambal, tahu makan sambal? Orang makan sambal ni pedasnya. Tapi makin pedas makin pula dia makan. Itu taubat sambal dipanggil. Okey? Makan pedasnya Ustaz, tolong. Iyalah, habis sudah. Faham? Ustaz pun dah sempat makan. Dia pedas-pedas pun subsai. Faham ni? Okey? Pedas tapi nikmat, sedap. Macam itulah maksiat. Sedap kan? Nikmat kan maksiat? Buat lagi, buat. Faham? Jadi dia mesti taubat yang sungguh-sungguh, bukan taubat sambal pisang goreng. Taubat sambal. Okey? Taubat yang sebenar-benar taubat. Ada berapa Imam Ghazali sebutkan ciri taubat? 3 kan? Yang pertama sekali apa? Yang pertama, tinggalkan dosa tersebut. Yang kedua, beristighfar untuk hapuskan dosa apa yang dia buat. Yang kedua, yang ketiga, berazam untuk tidak mengulanginya sama sekali. Ada 3 tu. Okey? Yang pertama, tinggalkan dosa tu. Apa dosa yang kau buat tu, tinggalkan. Okey, tinggalkan. Yang pertama, tinggalkan. Yang kedua, berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Ada orang tinggal tapi nanti buat lagi. Tinggal, buat lagi. Jadi berazam sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi.
Yang ketiga, memperbanyakkan istighfar ke atas dosa yang dia buat itu. Banyak istighfar. Okey? Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tu hadis Nabi sebutkan. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ikutilah keburukan yang kamu buat tu dengan kebaikan. Sudah buat buruk, top up dengan buat baik. Sebab apa? Sebab kebaikan itu akan memadamkan dosa yang kamu buat sebelum dia. Tu hadis Nabi. Okay? Jadi kalau buat dosa syak tu buat baik. Buat dosa syak tu buat baik. Sebab pahala kebaikan tu akan memadamkan dosa. Sebab apa? Sebab satu dosa kita buat, satu maksiat kita buat, satu dosa. Satu kebaikan kita buat, 10 pahala. Begitu. Okay? La yurja'u ba'daha ila zallati. Dan berazam jangan kembali lagi seperti mana yang dahulu yang dia buat tu. Azam sungguh-sungguh untuk tidak buat sudah. Okey, azam betul-betul azam sungguh-sungguh untuk tidak buat sudah. Dia azam sudah buat, tapi dia masih tidak tinggalkan kawan-kawannya yang ajak buat maksiat. Tu sama siap bohong. Kalau azam betul-betul dia kena tinggalkan kawan-kawan dia yang balik-balik ajak buat maksiat tu. Okey? Wa thalithu, tapi dalam keadaan dia tidak boleh memandang kepada muznib tu dengan bi'ainil ihtiqar. Tak boleh pandang kawan-kawan yang ajak berdosa tu sebagai orang yang berdosa. Sebab dia khawatiri kawannya tu lebih mulia dan lebih diterima taubatnya daripada dia tu. Faham ni? Macam ada kisah kan? Apa namanya ni? Hadis kau ni saya lupa sudah Ustaz. Ustaz baca di mana dah? Ada orang-orang Samseng ni jahat ni. Okey? Orang jahat. Satu orang daripada kawannya meninggal. Mana penjenayah jahat ni satu orang kawannya meninggal. Jadi kawannya ni masuk neraka. Dia ada banyak geng-geng jahat ni, geng-geng apa namanya? Geng-geng buat maksiat lah. Ya, geng buat maksiat. Dia pun satu orang kawannya meninggal. Jadi meninggal ni masuk neraka. Dicarinya kawannya. Mana kawanku yang dulu ni? Di dalam neraka ni dicarinya, mana Syanu ya? Si Naim contoh. Mana kawan-kawan yang buat maksiat ni? Tak ada. Rupa-rupanya semua kawannya di syurga. Jadi tanya, malaikat macam mana diorang boleh masuk syurga? Sebab kematianmu menyebabkan dorang insaf. Kenapa tak? Kematianmu menyebabkan dorang insaf dan bertaubat. Dengan kematianmu lah itu dorang bertaubat dan dorang masuk syurga. Faham? Baru kira kau sendiri di situ. Yang lain kawan-kawannya masuk syurga. Faham ni? Jadi ada kematian yang menghidupkan. Kematian yang ini namanya kematian yang menghidupkan. Jasadnya mati tapi menghidupkan hati orang-orang yang telah mati. Begitu. Wa thalithu, ini yang paling payah ni. Okey, yang ketiga ni yang paling payah. Yang pertama boleh lah buat. Faham? Yang pertama senang lah. I'tiqad yang sahih memang antum berjalan di atas i'tiqad yang sahih pun Ahlussunnah wal Jamaah. Kan ada sini Syiah. Azman? Ada bawa batu? Batu Karbala. Itu Karbala. Ustaz pernah keluar 3 hari dengan Syiah. Kami sembahyang masa tu di UIA. Biasa sembahyang, dia UIA, kami masa tu keluar 3 hari di UIA. Universiti Islam tu, di masjid tu. Jadi kami sembahyang depan. Bukan keluar rasanya ada jor masa tu, jor. Jor apa? Jor lah kan, kawan jor. Macam istimak kecil-kecilan untuk ajak pelajar universiti ni untuk keluar bina fikir akhirat. Jadi ada Syiah kan, Universiti UIA ni kan banyak ada Syiah lah apa semua ada berkumpul di situ. Jadi ada duduk istimak tu, duduk johor tu Syiah. Jadi time sembahyang kami sembahyang semua dia di belakang duduk. Lepas kami sembahyang baru dia sembahyang. Dengan dia punya batu tu lah. Letak batu di depan. Dia panggil Karbala. Syiah pun keluar. Kau nak keluar juga. Teruk kau daripada Syiah. Faham ni? Bagus Syiah tu yang pergi sini, kau yang pergi sana. Faham ni? Syiah pun keluar. Macam-macam lah Ustaz sudah keluar, macam-macam jumpa. Wahabinya, Syiahnya, macam-macam Ustaz sudah jumpa. Hari tu yang jemaah Yaman tu kan, ya Ustaz Hikmat jadi mutarjim tu. Ya satu orang tu yang berfahaman tu kan, fahaman Syiah, fahaman Wahabi. Apa Ustaz sebut hari tu? Ustaz masa tu berqasidah, duduk Ustaz berqasidah, dia dengar, dia syirik. Apa tu ya pasal
Ustaz, pasal Nabi Muhammad lah. Ustaz qasidah pasal Nabi Muhammad lah masa tu. Ustaz dah ingat apa ayat tu? Apa ayat dia tu? Allahumma salli ala Muhammad. Apa ayat dia? Apa qasidah dia ni, ya Allah? Tadi Ustaz ingat. Tengok muka Syaikal lupa pula. Syiah. Apa ya? Ustaz nak ingat lah. Tapi dia marah lah. Tapi Ustaz selalu bully juga dia. Dia Wahabi pun Wahabi yang bilis-bilis. Bukan bilis-bilis lah. Maksudnya Wahabi yang tak lah tanpa kencang kan. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa. Biasa-biasa. 4 biniknya. Istrinya 4. Tapi Parkinson. Dia kalau jalan begini tangannya. Dia tahan kau ni gegar tapi 4 binikmu. Selalu band-band dengan dia lah. Allah. Dia ada 4 isteri, ada 12 kedai kah? Di tempat dia di Yaman ada 12 kedai. Di Sana'a. Okay. Selalu jawab Ustaz, masih berkontak lagi dengan dorang. Tapi yang aktif dengan Ustaz ni yang Habib tu lah. Habib Tahir tu. Dia selalu hantar voice note, selalu hantar kata perkataan macam-macam lah. Dia type sendiri panjang-panjang baru dia voice dia apa semua. Tu Habib Tahir Al-Yamani nama dia. Masih lagi aktif. Okey, dan ni yang ketiga ni susah. Istirda'ul khusumi. Minta redha dengan orang yang memusuhimu. Mas Arab. Okey? Dia tu musuhmu, kau pergi minta redha dengan dia. Orang yang benci kau, orang yang kau tak suka lah. Orang yang kau tak suka, orang yang memang kau tak bengam dengan dia, tiba-tiba minta redha ya. Allah. Runtuh kau punya ego di situ. Nampak? Runtuh kau punya dengan ustaz kau boleh lah. Ustaz minta redha Ustaz. Ustaz minta redha Ustaz. Bib minta redha Bib. Ni, wahai musuh minta redha. Boleh tak buat? Wahai musuh minta redha. Boleh tak buat? Susah kan? Ini yang paling susah. Jadi berjalan menuju Tuhan ni bukan senang. Susah. Istirda'ul khusum. Minta ridha, minta ampun kepada orang yang memusuhimu. Kau mau chat orang yang musuh kau tu, Assalamualaikum tuan, saya minta maaf ya atas segala saya punya kesilapan, kesalahan begini. Ya, kau memang banyak salah pun. Minta maaf begini lagi perangainya. Nampak? Auto begitu kita. Nampak tak? Susah kan? Mau minta ridha dengan orang yang memusuhi ataupun yang kita tidak puas hati dengan dia. Susah. Tapi itulah jalan salik. Itulah jalan orang yang berjalan menuju tu. Hatta la yabqa li ahadin, sampai tidak tinggal satu pun. Alaika hakun, yang mana engkau tidak menunaikan hak-hak mereka. Dia hak kemaafan. Sebab tu syurga ni tuan-tuan, syurga ni untuk orang yang hatinya suci je. Illa man atallaha biqalbin salim. Sejahtera. Tak ada syurga ni bukan untuk orang yang hatinya jahat, busuk, tak ada. Semua ahli syurga semua bersih. Sebab tu Nabi kata, la yadkhulul jannata ahadukum la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratan min sifatil kibir. Kan? Tidak akan masuk syurga Nabi kata. Sekali-kali tidak. Tu bayangkan tu. Tidak akan masuk syurga seseorang itu selagi mana dalam hati dia ada perasaan sifat sombong, kibir, merasa diri bagus. Nampak tak? Kalau dalam hatimu ada sebesar biji zarrah saja sifat sombong, tidak masuk syurga. Maknanya apa? Maknanya syurga ni untuk orang-orang yang hatinya salimah, sejahtera hati dia. Macam Ustaz kisahkan tadi, ada satu orang lelaki, hadis riwayat daripada Imam berapa sudah ni? Imam Anas bin Malik. Imam Anas bin Malik ni ma'ruf lah, kisah ni antum pun sudah tahu. Cuma Ustaz ulang balik sebagai tazkirah, peringatan untuk kita. Kita ni mudah lupa. Seorang lelaki, jadi berkumpullah sahabat-sahabat Nabi termasuk Anas bin Malik di dalam masjid. Nabi kata, sahabatku, nanti kejap lagi ahli syurga masuk. Sekejap lagi ahli syurga masuk. Excited semua sahabat menengok. Siapa ni? Siapa ni? Okay? Semua sahabat menengok, menunggu. Akhirnya masuk satu orang sahabat yang tidaklah juga sahabat yang ma'ruf, tidaklah juga sahabat yang besar macam Abu Bakar, Umar, semua tu. Ini rupanya sahabat tu. Esoknya berkumpul lagi Nabi dengan sahabat. Nabi kata lagi, sekejap lagi ada masuk ahli syurga. Orang yang sama juga masuk.
Ini yang di syurga. Mazlan, contohlah. Gondrong-gondrong yang dimasuk syurga. Nampak contoh, faham? Kali ketiga hari esoknya Nabi kata kejap lagi masuk di syurga. Orang yang sama juga. Jadi ada seorang sahabat ni namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Sahabat Nabi yang banyak juga meriwayatkan hadis. Okey, sahabat kepada Sayyidina Abu Hurairah. Okey, Abu Hurairah. Macam-macam lah. Abu Hurairah pun ada puji juga Sayyidina Abdullah ni. Kata Sayyidina Abu Hurairah, "Ma ra'aitu min ashabin Nabi aktsara haditsan minni illa Abdullah. Fa innahu yaktub wa la aktub." Dia kata, aku tidak jumpa sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis ni kecuali Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As. Sebab dia tulis hadis, aku tidak tulis hadis. Sayyidina Abu Hurairah mana ada dia tulis kitab hadis, tak ada. Dia ada kitab hadis yang anak murid dia tulis. Siapa nama anak murid dia? Dalam Sahih Muslim ada. Saya ingat, lupa sudah. Nama kitab dia As-Sahifatus Sahihah. Kitab yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, yang dihafal oleh Abu Hurairah. Sebab tu masa Nabi mau duduk, Nabi kata, siapa yang sedia ya mau hamparkan selendangnya untuk kami duduk. Khidmatlah. Guru mau duduk, dia letakkan selendang dia. Siapa sedia? Nabi kata, siapa sedia? Dan Abu Hurairah ambil dia punya rida, bentang. Nabi duduk atas dia. Nabi panggil sini. Nabi pegang dia punya dada. Selepas daripada ini, kau takkan lupa satu huruf pun daripada sabdaanku. Terus daripada situ masuk cahaya ke dalam hati ya. Daripada situ sampai kiamat, sampai dia mati, tak pernah lupa hadis Nabi. Hatta satu huruf pun. Jadi dia tak perlu tulis lah, sebab semua yang masuk, semua auto melekat. Auto macam magnet. Zzz. Nabi sebut zzz. Antum zzz. Antum begitu. Ini Abu Hurairah dia terus masuk. Faham ni? Tu. Okey. Abdullah bin Amr dia punya hafalan taklah macam Abu Hurairah, tapi kekuatan tu tulisan dia. Maka Abdullah bin Amr ni ada satu kitab hadis yang disebut sebagai As-Sahifatus Shadiqah. Semua hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Nabi ditulis dalam kitab tu. Okey, As-Sahifatus Shadiqah. Jadi Abdullah bin Amr ni pergi jumpa sahabat tu, nak puas hati. Pergi jumpa sahabat tu. Tuan, saya ada masalah di rumah saya. Bergaduh saya dengan orang rumah saya. Tak bengam di rumah saya. Boleh tak saya tinggal rumah kamu 3 hari? Sebab saya tak akan balik rumah ni selama 3 hari ni. Padahal niatnya mau tengok amalan orang tu. Bukan sebab mau tinggal pun. Mana ada bergaduh pun di rumahnya. Jadi dia pun yang ahli syurga ni pun beritahu, boleh tuan, silakan. Dia pun bermalam lah. Hari pertama dia tengok, tak ada juga dia punya amal, tak juga tahajud. Nampak, tak juga tahajud. Terkejut ada. Betul, sahabat tu terkejut bangun. Lepas tu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dia tasbihat, dia tidur balik. Tengok, tak juga dia tahajud. Hebat lagi tahajudku. Nampak? Tak juga aku tengok dia banyak puasa sunat. Yang dia buat ni yang wajib saja. Nampak tak? Dia tak memperbanyakkan yang bayang sunatnya tak juga banyak, Qurannya tak juga, puasa sunat tidak, zikir pun tidak, tahajud apatah lagi. Hari pertama dia nampak tak ada istimewa. Hari kedua pun dia nampak tak ada istimewa. Dia tunggu, maknanya Abdullah bin Amr ni tidak tidur sebab takut dia tengok dia tidur, takut orang tu bangun pula. Dia memang tunggu saja. Tunggu sambil ibadat dia tunggu, tak bangun juga. Allahu Akbar, baru bangun. Azan baru bangun. Nampak? Ustaz, ghafil. Bukankah Imam Ghazali sebutkan dengar azan ni ya baru bangun ghafilun. Sahabat Nabi tu try lah sebut begitu. Wah, sahabat Nabi sebut. Ghafil, lalai. Enggak juga hari ketiga pun begitu juga. Enggak juga istimewa. Apa istimewa amal ni? Kenapa Nabi cakap dia ni ahli syurga? Nampak? Jadi sahabat ni dia sentiasa berlumba bersaing di dalam amal kebaikan. Dia ahli syurga, apa amalnya? Aku lawan, bah. Begitu. Faham? Kita apa? Push rank apa sah mitik? Aku lawan, bang. Kita begitu, kan? Berperang dalam dunia. Okey, sahabat berperang dalam amal ukhrawi. Jadi tuan, elek. Taklah begitu. Tuan, saya sebenarnya secara jujurnya saya tidak ada apa-apa masalah di rumah. Tapi semenjak Nabi kata kau ni ahli syurga, saya tergerak hati saya untuk tengok apa amalmu di rumah. Jadi saya bermalam 3 hari untuk tengok amalmu lah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tapi sepanjang 3 hari saya nak nampak apapun amalan istimewa yang kau buat. Tak ada amal istimewa yang kau buat ni. Tak ada. Jadi sahabat tu kata,
Saya pun tak tahu saya ada amal istimewa. Saya pun tak tahu yang Nabi sebut saya ni ahli syurga. Saya pun tak tahu. Dia kata, iya Nabi sebut kamu ni ahli syurga. Boleh tak bagi tahu apa amalan kamu? Sahabat tu scan amalnya, scan. Tak ada, dia bilang. Tak ada pun amal saya hebat-hebat ni. Ini sahabat. Kalau kita, apa ya amalku yang hebat? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak batuan. Saya pun lupa kebaikan saya. Wah, saya pun lupa. Saya ni jenis yang lupa kebaikan, tuan. Saya lupa kebaikan saya. Itu kita. Dia kata, tak ada juga baik istimewa, tak ada biasa-biasa saja. Yang sunat pun saya nak buat, yang fardu siap. Kali dah cek. Oh, baru saya teringat. Dia kata, saya ada satu amal sebenarnya. Dan amal ni bukan amalan pun. Mungkin sebab inilah dan apa, bukan mungkin, memang inilah penyebab Nabi kata dia ni ahli syurga. Apa dia? Dia kata, sebelum saya tidur, semua yang kutuk saya, semua yang umpat saya, semua yang fitnah saya, semua yang keji saya, semua yang buat jahat dengan saya, semua yang buat buruk dengan saya, semua yang buat apa-apa kejahatan dengan saya, wallahi saya maafkan. Itu saya amal dia sebelum tidur. Saya maafkan orang yang kutuk saya, ya Allah. Saya maafkan orang yang fitnah saya, ya Allah. Saya maafkan. Dia tidur dalam keadaan hati dia sedikit pun tidak ada perasaan dendam kepada makhluk. Inilah punca dia masuk syurga. Maknanya apa? Maknanya ahli syurga ni hatinya bersih. Betul lah apa yang Quran sebut, illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan orang-orang yang datang bertemu Allah dengan hati yang salim. Apa makna hati yang salim? Suci, sejahtera, bersih daripada sangka buruk dengan orang. Nampak? Ya Allah, orang fitnah saya, ya Allah, saya maafkan, ya Allah. Orang umpat saya maafkan, ya Allah. Ya Allah, hutang-hutang orang, ya Allah. Itu enggak, ya Allah, itu enggak. Okay? Tapi hutang pun kita disunatkan untuk halalkan sebelum tidur, sebab takut kita mati dalam tidur. Okay? Kalau dalam ilmu fiqh, boleh halalkan hutang sebelum tidur. Tapi kalau bangun besok pagi, boleh menagih semula hutang. Ya Allah, kalau aku wafat malam ni, ya Allah, aku halalkan semua hutang-hutangku dengan orang. Faham ni? Tapi bila dia bangun esok, dia boleh tagih balik dia punya hutang. Faham ni? Fadal. Jadi susah kan istirdaul khusum ni? Susah kan tidak? Susah. Susah. Mau bersihkan hati daripada sangka buruk, mau bersihkan hati daripada orang fitnah, mau balas balik, orang keji, geram syak kita mau membalas. Tak? Dia fitnah kita ada kuasa untuk menjelaskan fitnah tersebut. Dan kita pun yakin kalau aku jelaskan ni, nama aku akan bersih balik. Dia lebih pilih biarlah namanya buruk di dunia asalkan namanya bersih di langit. Susah tuan-tuan, susah. Jadi benda ni dipanggil riyadhah. Kena riyadhah juga. Kena riyadhah. Kita mau tahan diri kita daripada komen di Facebook. Mana? Komen tu susah. Sangat susah. Tahu tak? Kadang-kadang Ustaz buka Facebook majlis taklim kan? Kan Ustaz kan dulu selalu selalu main-main di status antum kan? Si Rofi, si Mazlan, kan? Si Imran, Syamin, kan Ustaz selalu main-main dulu kan? Jadi kadang-kadang geram sih aku tengok. Macam mau sih aku reply. Tapi tak ada surat Facebookku. Jadi beruntunglah di situ. Okay, untung selamatlah kamu. Ya illa man atallaha biqalbin salim. Paham ni? Jadi itu tuh hati tuh. Mau dijaga susah. Jadi istiddaul khusum. Balik ni kalau boleh chat orang yang kamu benci. Saya minta maaf. Paham ni? Bagi tahu. Walaupun dalam keadaan geram, tapi ialah bukan dia baca begitu pun kan. Walaupun kita type dalam keadaan marah, tapi mungkin dia baca saya minta maaf. Nampak? Dia bergantung kepada intonasi orang yang baca. Paham ni? Bodoh kau. Kan? Tahu tak? Jadi bergantung kepada orang yang baca tu lah. Jadi kau type pula situ dengan geram. Paham ni? Type pula situ dengan marah, tapi nanti dia baca relax. Nampak ni? Kurang-kurang kita sudah minta maaf. Minta maaf lah. Minta maaf ni. Takut ni mau melalui padang mahsyar ni kalau ada orang yang tak senang dengan kita. Okay, takut. Ambil pasir, faham? Antum pergi batu payung tu. Batu payung sana kan batu payung. Sana batu payung. Ambil pasir tu, genggam pasir tu, faham? Genggam pasir tu, buang. Buang di atas pasir yang sama. Faham? Ambil. Lepas tu kau cari balik pasir yang kau sudah genggam tadi. Jumpa tak?
Hah? Tidak. Pasir yang kau genggam deh, yang kau sudah genggam, kau buang. Kau scan lah mana yang kau pegang tadi ya. Jumpa tak? Tidak. Siapa nak jumpa? Berjuta batu pasir. Nampak? Sifatnya sama lagi, rasanya kau genggam pun sama. Lainlah kalau batu yang kau buang, mesti memanglah kau akan dapat ambil balik. Ini pasir. Boleh cari tak? Tidak. Kenapa tak boleh cari? Kenapa Naim? Kenapa tak boleh cari pasir yang sama? Sebab tak tahu. Sebab banyak. Macam itulah di mahsyar nanti Naim. Macam itulah di mahsyar nanti. Kau mau cari orang yang kau fitnah, kau mau cari orang yang kau kutuk, kau mau cari orang yang kau keji, kau mau cari orang yang kau kecam dalam jutaan triliun manusia. Agak-agak jumpa tak? Seperti mana susahnya mencari pasir yang kau pegang tadi, seperti itulah susahnya balik mencari orang-orang yang kau buat salah sewaktu di dunia dulu. Selagi tak jumpa minta maaf di mahsyar, selagi itu pintu syurga tak terbuka untuk kamu. Selagi tak settle. Sebab tu istirdaul khusum bukan benda yang mudah. Faham? Istirdaul khusum bukan benda yang, tapi kita usaha. Rendahkan ego kita, pecahkan ego kita, runtuhkan ego kita semata-mata untuk mendapatkan qalbun salim. Itu lebih berharga sebenarnya. Faham? Hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqqun, sampai tidak ada tertinggal satu pun yang engkau telah menyempurnakan hak-hak mereka, ataupun tidak ada tertinggal satu pun orang yang ada hak ke atas kamu. Faham? Warabi'u, yang keempat, tahsilu ilmi syari'ati qadra ma tuadda bihi awamirallahi ta'ala. Yang keempat, berusahalah untuk menghasilkan, untuk mendapatkan ilmu syariat. Okey? Maknanya apa? Qadra ma yuadda, sekadar yang kau boleh untuk melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan. Maknanya apa? Maknanya kena keluarkan diri kita ni daripada kejahilan fardu ain. Maknanya kena keluarkan diri kita masuk ke dalam fardu ain. Itulah bab fiqah kena belajar, bab akidah kena belajar. Jangan malulah datang belajar. Faham ni? Jangan malu belajar. Kita ni jahil semua, sama kita semua ni sama. Ustaz pun sama, antum pun sama. Sama-sama kita semua ni jahil. Cuma Allah bagi ustaz sikit saja ilmu yang ustaz belajar untuk dikongsikan, bukan untuk ajar pun. Untuk kongsikan. Faham? Untuk mudzakarahkan. Faham ni? Ustaz mau mengajar mana layak? Kita kongsi sama-sama. Apa yang ustaz ada, ustaz kongsi. Apa yang kamu ada, kamu kongsi dengan ustaz pula. Ada? Ustaz ada satu roti. Faham? Ustaz ada satu roti. Kau ada satu roti. Aku bagi kau roti ustaz, kau bagi ustaz rotimu. Ada berapa roti sudah? Yusri? Dua apa? Satu. Sama lah, bohong kan? Dia ada roti gardenia, ustaz ada roti gardenia. Ustaz punya coklat, dia punya strawberry. Ustaz bagi roti ustaz yang coklat, dia bagi ustaz rotinya strawberry. Berapa roti sudah ada? Satu saja. Ustaz ada satu ilmu, Yusri ada satu ilmu. Ilmunya ustaz bagi dia bagi ilmunya dengan ustaz. Ustaz sudah ada berapa ilmu? 2. Faham tidak? Jadi kita ni berkongsi siapapun, bukannya mengajar. Mau mengajar pergi jumpa maulana, pergi jumpa mufti. Jadi kita muzakarah saja. Faham? Muzakarah. Okey, jadi kena lepaskan diri tu. Kena keluarkan maksudnya apa? Kena keluarkan diri daripada perkara-perkara yang wajib. Kena keluarkan diri daripada perkara-perkara yang wajib. Akidah, betul akidah wajib, maka wajib kita keluarkan diri kita untuk mempelajari ilmu akidah. Keluar daripada yang wajib tu. Nampak? Sampailah kita habis belajar. Fiqh dan juga tasawuf pun begitu juga. Thumma minal ulumil akhirati ma yakunu bihin najatu. Kemudian belajar juga ilmu akhirat. Ma yakunu bihin najatu, yang boleh menyebabkan kita ini menghasilkan sa'adah ataupun najah, iaitu kejayaan di hari akhirat. Okey, wallahu a'lam. Cukuplah sampai di situ. Okey, kita berhenti kepada hikayat Imam Ash-Shibli. Okey, Imam Ash-Shibli ni antara wali yang Ustaz sebutkan kisahnya tu kan. Macam mana dia boleh jadi wali tu. Wallahu a'lam. Belajar apa untuk keluar dua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim
والتذكر والتذكير والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير والدعوة على الخير والحث على التمسك والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا رؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وخصوصا بهذه الليلة في منامنا. Ya Allah, kurniakanlah kami untuk melihat wajah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di hari akhirat, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Hadza wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.